Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita, termasuk kepada penonton-penonton yang menyaksikan kami live pada malam ni. Terima kasih atas masa yang anda luangkan untuk segmen yang sangat-sangat berguna ini, khas untuknya yang meminati segmen bicara teknikal bersama dengan Cikgu Haslan Hashim ataupun Nastro Effect. Dan Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersama live from home. Cikgu dekat home, kami dekat konti, ya. Tapi tak ada masalah. Jauh macam mana pun kita boleh rapatkan, ya. Begitu juga dengan anda semua yang terus menjadi penyokong-penyokong kuat CTC.fm, peminat-peminat setia kepada Cikgu Lan, yang meminati BBMA. Teruskan bersama-sama dengan kami CTC FM, dan jangan lupa YouTube channel kami CTC FM juga. Daripada segmen pertama dulu sampailah ke sekarang ini dah 177 bicara teknikal lah. Okey. Baik, SOP jaga, jangan terlampau cepat sangat rasa gembira dengan 2764 tu. Sebenarnya bila 10 hari bulan besok dia dah buka semuanya, mall dah buka, restoran dah buka, pasar dah buka. So ini kita lah pula kena main peranan. Bukan lagi kita nak harapkan frontliner. So dia bebaskan kita sedikit, kita jagalah diri kita, family kita. So kalau tak jaga, alamat dia 5,000 balik lah cikgu. Itu yang kita tak nak tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik, bertemu kita untuk malam ni. Saya mendoakan semoga anda bersiap sedia, sihat, sejahtera untuk sama-sama kita menyedut ilmu yang bakal dikongsikan oleh Cikgu Lan. Dan juga kepada anda semua, episod 177 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Haslan Hashim, 9 Februari 2021, ya, pada hari ini. Dan sebelum kita bermula, kita akan terus ke ruangan komen. Silakan. Okay, terima kasih pengongsi kita dan juga orang yang pertama menegur kita, Cucu Potleh kita daripada Ganu. Orang kuat mas. Gol. Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su dan juga kru. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oleh kerana berkongsi. Jangan lupa kongsi, ya, untuk rakan-rakan yang lain juga dapat tahu ada pembelajaran perkongsian ilmu lah BBMA. So ramai lagi kawan-kawan kita yang di luar sana dapat mengetahui tentang segmen ini. Okey, kemudian kita ada Azlan Hassan. Salam Cikgu Lan, Pak Su, Boboy. Datang, like and share sekali. Pula mak, terbaik. Safri Saiman. Salam Pak Su, Cikgu Lan. Semoga sentiasa sihat dan dilimpahi rahmat. Tiada candle lain kalau bukan candle alien. Tak ada candle lain. Jangan. Sufian, Assalamualaikum Cikgu Lan, dengan Pak Su, mudah-mudahan diberkati segala ilmu yang diberi. Saya cukup setia menunggu Cikgu Lan dan Cikgu boleh terangkan mengenai time frame besar hingga kecil. Ya, okey, insya-Allah. Okey, Nizak Pawan, Nizak Pawan. Salam Ethereum. Terengganu. ETH, Ethereum dan ringgit Malaysia, Cikgu Lan dan Pak Su, semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Amin insya-Allah. Begitu juga dengan Nizam siapa ni? Muhammad Rashdan. Terima kasih atas tip-tip daripada cikgu, semakin faham walaupun entry 1 sen. Dia bukan kira entry 1 sen kawan, sahabat. Ilmu. Daripada 1 sen nanti kita akan naik bila kita yakin kita dah tahu, baru kita boleh naikkan kita punya lot. Tak apa, 1 sen pun alhamdulillah. Okey, lawa baju Pak Su sempoi. Ni biasalah, ya, baju buy. Manjuin Rashid, pengongsi kita, terima kasih. Assalamualaikum Cikgu Lan, Pak Su serta kru-kru yang terlibat. Semoga ceria dan sihat selalu. Amin. Semula kita ada Din. Salam Cikgu dan Pak Su. Kita ada rakan kita daripada Brunei Darussalam, Abdul Aziz, memberikan salam kepada Cikgu. Semoga Cikgu Lan cepat sihat dari batuk-batuk, insya-Allah. Kau tahu ke? Tahu dalam grup. Din, line clear Din Alhamdulillah, line clear best. Okey, Adib Rahimi Yusof. Salam Cikgu, Pak Su dan kru, moga sentiasa sihat. Amin. Aslan Hasan, Pak Su, saya ada satu soalan untuk Cikgu Lan. Jika price berada di kawasan re-entry buy di daily tetapi di weekly
dia berada di kawasan re-entry cell. Yang mana satu yang kita nak entry, yang mana satu ni sekali dengan pair dia bagi. Okey, Cun, kejap lagi. Pair apa? USD CHF. Oh, you chef. Okey, dia Lova. InsyaAllah. Salam cikgu dan Pak Su, audio clear. Tolong beritahu audio ataupun visual, kalau tak berapa clear just bagi tahu je. Tahulah kita punya technician terbaik kita. Ya, boy. Yes. Jalan malam dengan tersayang, nampaknya EU nak terbang. Wah, kau pantun Ahmad Haziq. Tak kena langsung. Semoga figure COVID adalah pertukaran trend, bukannya retracement saja. Ya, kita doakanlah semoga macam itulah COVID-19 ni ya. Fazli, salam cikgu Pak Su, salam BBMA, salam momentum, salam re-entry. Oh, berapa banyak salam ni. Anwar, salam cikgu Pak Su, semoga ilmu baru kita dapat malam ni. InsyaAllah sentiasa ada tip, kena pasang telinga elok-elok, kena dapatkan betul-betul. Kadang-kadang cikgu main keluar macam tu je, tanpa anda tanya pun dia keluar. Tu yang mahalnya dekat bicara teknikal ni. So, setakat tu dulu. Dan cikgu, tanpa membuang masa, cikgu sihat cikgu? Alhamdulillah ada batuk. Sikit-sikit lah. Tak habis lagi. Okay, tak apa. InsyaAllah saya doakan yang terbaik lah. Semoga cepat hilang batuk tu. Amin. Semua okey? Family sihat? Alhamdulillah. Mungkin kemungkinan besar minggu depan dah boleh datang konti kot. Dia dah open kot. Itu yang saya nak dengar tu Mazu. Itu yang saya nak dengar. Kan dia punya feel lain kan. Lain. Baik, saya serahkan kepada cikgu. Sebelum tu, kita ada rakan daripada Kuching, Ahmad Warid, Ihsan Ali, thank you, terima kasih. Nak tanya skap dengan BBMA macam mana? Okey, tu soalan nanti kita akan berikan. Okey, serahkan kepada cikgu untuk mukadimah kita. Alright. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Boy. Terima kasih kepada warga kerja CTC.fm. Setiap anda bersama kami sentiasa teguh di sisi anda. Dunia kripto terus bergegar. Tesla dan Bitcoin tersenyum mesra. USD Daily dah berada di pagar. Moga terus menjunam, mulakan kembara. Okay. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat malam. Pantun itu tuan-tuan adalah merupakan pembuka bicara pada malam ni. Alhamdulillah. Apa yang saya katakan dalam pantun tuan-tuan adalah lebih kepada pergerakan USD. Okey, Pak Su, malam ni minggu yang ke-100 berapa? 177. Lama dah tuan-tuan. Jadi saya berharap moga perkongsian selama ni dan malam ni malam ke-177 dapat memberikan kita manfaat. Amin. Memberikan kita kebaikan. Apa saya tuan-tuan kita dapat pada malam ni yang memberi kebaikan manfaat kepada kita untuk kekal sentiasa fresh dalam kita punya minda. Kongsikan dengan rakan sebelah kanan, rakan sebelah kiri, rakan duk atau rumah ke, tak kisah. Yang penting sentiasa kongsi. Itu kunci dia tuan-tuan. Ilmu ni Pak Su, dia kalau tak dia kongsi, dia umpama macam pisau. Pisau tak digunakan, maka dia akan tumpul. Nama je pisau. Tapi kalau tumpul, fungsi dia dah memang dah tercium dah. Jadi ilmu ni tuan-tuan, bila kita kongsi Pak Su, sebenarnya apa? Sebenarnya dia akan menajamkan lagi kita punya minda. Dulu kita tengok momentum ni macam, momentum. Tapi sekarang Pak Su, bila tengok momentum lain macam rasa dia. Sebab cara faham tu dah lain. Kan? Ya, betul Pak Su. Sebab tu bila kita kongsi dengan orang, kita bercerita, orang tu faham, orang tu profit Pak Su, kita punya feel satu macam. Lepas tu, dulu aku nampak momentum macam ni. Tapi momentum kali ni lebih deep orang kata. Wow. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, malam ni dia lebih deep lah. Okey, dan tuan-tuan selamat malam semua. Dan untuk seperti biasa, saya rasa tuan-tuan tahu bahawa semalam bagi sesiapa yang berada dalam dunia kripto, mereka telah dilanda kejutan dengan seorang manusia, seorang insan yang bernama Elon Musk. Dia ni 3 beradik Pak Su. 3 beradik. Mak dia masih ada lagi. Mak Elon Musk ni adalah seorang model yang paling tua sekali dalam dunia. Umur dalam 70-an. Elon Musk. Alright. Dan tuan-tuan, Elon Musk ni adalah manusia yang paling kaya pada ketika ni dalam dunia. Dan apa yang berlaku disebabkan dia dan company dia Tesla Pak Su, dia dan company Tesla lah telah pun membeli
Bitcoin dengan nilai 1.5 bilion USD. Saya ulang. 1.5 bilion USD bersamaan anggaran 1.5 darab 4 dalam 6 kan. 6 bilion ringgit Malaysia. Apa Pak Su? Inilah banyak. Banyak tu. Jadi tuan-tuan, disebabkan Elon Musk dia dah masuk market. Market tuan-tuan memang mantap. Dan secara teknikal tuan-tuan, kalau katakan tuan-tuan tengok dekat chart kat depan masing-masing, tuan-tuan, sebenarnya dari segi teknikal, setup memang dalam keadaan baik. Kalau kita tidak mengambil kisah Elon Musk ke, siapa-siapa ke nak pergi Pak Su, setup memang setup baik. Walaupun okeylah kita tak tahu berkenaan dengan Tesla beli Bitcoin ke apa, tapi memang dekat chat menunjukkan setup baik. Setup baik. Sebelum news tu keluar semalam Pak Su, 2 hari lepas saya dah cerita kat wall saya dalam saya punya group, saya kata setup buy dekat Bitcoin, dekat Ethereum, dekat Litecoin, setup buy. Cuma Pak Su, dari segi teknikal kita nampak setup, cuma kita tak tahu how strong market boleh pergi. Okey. Jadi bila setup tu betul, dia pergi pula menggila, keluar pula nama Elon Musk keluar, okey, saya hold lah Pak Su. Itu yang buat hold tu. Tu saya hold. Dan tuan-tuan, kalau kita rujuk pada chart di depan ni tuan-tuan, nilai yang kita nampak di sini adalah nilai dalam USD 46,000. Lepas tu dalam 46,000, saya rasa dah lebih RM dan lebih 170,000 dah per unit. Okey tuan-tuan. Bitcoin, Ethereum, Litecoin yang saya tekan ini Pak Su, ini dalam bahasa mudah ini adalah dipanggil digital asset. Aset digital sebab semuanya adalah 100% digital. Dan di sini ramai orang sandarkan dia untuk sebagai pemegang value. Dia boleh menyimpan value duit. Contohnya Pak Su, kalau kita bercakap pasal emas. Kenapa orang beli emas? Sebab dengan kita beli emas, kita dapat menyimpan nilai ringgit tu Pak Su, dan untuk mengelakkan inflasi. Baik. Okey, emas dalam bentuk fizikal. Tapi dalam dunia sekarang, ketika 20-30 tahun lepas, kita tak tahu pasal benda-benda macam ni, pasal benda-benda kripto ni semua. Tapi semenjak 2009, Satoshi tu dia dah keluar. Dia bagi idea, nama dia Satoshi lah. Tapi setakat tu saya orang kenal. Sampai sekarang orang tak tahu siapa dia sebenarnya. Dan dia pakai nama Jepun lah, tapi adakah dia orang Jepun? Wallahualam. Okey, cuma Bitcoin kita tak tahu siapa dia punya orang yang buat Bitcoin ni. Dia letak dia punya formula, dia punya open source, dia orang develop dan orang gunakan. Dan kedua lepas tu adalah Ethereum. Okey, Ethereum ni memang orang kenal siapa Mamah ni. Tapi sekarang orang tahu siapa dia. Dia ni memang genius. Dia orang budak muda memang genius. Dan yang ketiga, Litecoin. Kita tahu siapa yang mencipta Litecoin. Ada. Cuma Bitcoin ni kita tak tahu siapa pencipta dia. Sebab dia pakai nama samaran kan. Betul. Dan ada yang bertanya, dia kata bang, Bitcoin sekarang dah USD 46,000. Sekitar harga 170,000 ke atas ringgit per Bitcoin, per unit. Ethereum dah 1738, dah sekitar dalam 7,000 ringgit. Dan Litecoin dalam 600 ke 700 ringgit per unit. Mahal saya kata. Saya kata kalau kita tahu Pak Su, macam contoh saya sangat mengikuti perkembangan Bitcoin. Maksud mengikuti Pak Su, hari-hari saya tengok cerita Bitcoin. Hari-hari Pak Su. Saya akan monitor Pak Su. Saya dah subscribe nama-nama orang yang selalu post pasal Bitcoin. Hari-hari orang ni hantar. Sekurang-kurang ada 5-6 orang yang saya monitor. Hari-hari dia hantar. Dia bercerita pada benda yang sama. Kita dengar. Kita dengar sajalah di YouTube tuan-tuan. Dan apa dia nyangkakan tuan-tuan. Salah seorang yang biasa saya sebut, nama dia Mark Kaiser. Dia adalah orang lama Pak Su dalam dunia kripto ni, Bitcoin ni. Dia telah pun mula membeli Bitcoin Pak Su. Sekarang Pak Su tengok harga dia USD 46,000. Okey. Matt Kaiser telah mula membelinya pada sekitar harga USD $10. USD 10. Sekarang harga 40,000. Macam mana Pak Su? Pak Su dulu ada Pak Su beli satu barang RM10, tapi harga sekarang dah 46,000. Rasa berapa macam kali ganda ni?
Agak-agak Pak Su nak jual ke? Relax lu kot. Tuan-tuan, Matt Kaiser ditanya dia tanya berapa banyak Bitcoin yang dia ada, dia cuma mengatakan ada banyak, di belakangnya banyak kosong. Maknanya mungkin berjuta atau berpuluh juta, wallahualam. Yalah Pak Su, bayangkan kalau ketika dia beli tu, katakan contohlah dia ada 10,000. Harga satu $10. Banyak Pak Su. Kurang-kurang pun dia beli 1,000 unit. Jadi bayangkanlah. Sekarang Jadi ni dah besar lagi dia sekarang. Dan dia ditanya, adakah dia nak menjual Bitcoin tersebut? Dia jawab, kenapa perlu saya jual? Dia tanya, kenapa perlu saya jual? Lepas tu tahu kenapa? Sebab lepas tu jumlah Bitcoin ni lepas tu adalah tetap tidak akan berubah. Jumlah bilangan Bitcoin lepas tu hanya pada tahap 21 juta sahaja. Lepas tu bayangkan, ada satu barang cuma ada 21 juta unit nak dikongsikan dengan satu dunia. Agak-agak harga dia naik ke tak naik? naik. Itulah itu pasal yang menyebabkan harga tengah menggila sekarang. Bayang lepas tu 21 juta benda yang nak dikongsi, dan ada orang tu pegang daripada 21 juta tu, mungkin seorang yang pegang dah ada 2-3 ribu unit. Jadi bayangkanlah. Itu yang berlaku sekarang. Itu yang bila Bitcoin itu yang bila Elon Musk masuk market, dia beritahu pasal dia beli sebanyak 1.5 bilion USD dia nak gunakan dalam bisnes ni di Tesla. Bermaksud lepas ni, dalam siapa yang membeli Tesla, whatever bisnes dalam Tesla ni, dia akan menggunakan Bitcoin. Maka ramailah orang yang akan menggunakan ni. Sebab pasal bila orang terkait dengan dunia, company yang besar dulu dah pakai benda ni, takkan kita tengok ikut. Betul. Takkan tengok saja. Tak cukup tu. Tak banyak sikit kita nak juga ambil tahu kan. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang ni. Jadi jangkaan daripada orang-orang yang berpengalaman, yang skillful dalam dunia kripto ni tuan-tuan. Lepas tu dia orang menjangkakan, saya sebut nama Matt Kaiser, dia menjangkakan pada hujung tahun ni jangkaan dia adalah USD 220,000. Hari ni sekarang USD sekarang sekarang 9 Februari, bermaksud kita ada berbaki lagi 10 bulan. Jangkaan sekarang harga adalah USD 46,000. Jangkaan dia maksimum pada hujung tahun ni tuan-tuan adalah 220,000. Dan dia telah membuat 2 atau 3 kali jangkaan pasal sebelum ni, semua jangkaan dia mengena. Semua mengena. Jadi orang yakin lah dengan penjangkaan. Jadi that's why lepas ni pasal insyaAllah kebanyak lagi company akan masuk dalam dunia kripto. Okey, itu dah 18 minit pertama dah pun bergerak. Kita cerita pasal kripto tuan-tuan. Jadi apa saya boleh katakan, kena ambil tuan-tuan peluang. ambillah peluang. Tak banyak sedikit, ambillah peluang ni untuk meletakkan satu jumlah tertentu. Tuan-tuan boleh risikokan. Contoh, kebanyakan tuan-tuan menggunakan percentage, katakan dia ambil 5% daripada total cash yang tuan-tuan ada. Contoh 5%. Saya mencadangkan 5% itu sebab bukan itu adalah satu nilai yang mana kalau kita hilang sekalipun, it doesn't matter. Tu kita kena ingat setiap pelaburan, setiap apa yang kita gunakan dalam investment tuan-tuan adalah jumlah yang sanggup kita risikokan. Maksud risikokan adalah jumlah yang sanggup kita rugi. Senang cerita macam tu. Alright. Okey Pak Zul. Settle pasal kripto dan saya rasa saya nak terus jump. Saya nak terus jump kepada dunia FX, yang mana tuan-tuan dunia FX ni definitely adalah lebih laju, lebih aktif daripada dunia kripto. Dan Pak Su, sekarang saya rasa tak silap saya dunia FX satu hari lebih kurang dalam 5 ke 6 trilion USD. Dan kripto dia telah pun masuk kepada jumlah 1 trilion USD. Dulu last 2-3 years back dia berada sekitar 600 bilion ataupun 0.6 trilion. Hari ini dah 1 trilion, yang mana efek currency dia cuma 5 ke 6 kali ganda lebih kuat daripada dia. Sebelum ni lagi kuat. So maknanya market tu semakin lama semakin mantap. Alright Pak Su. Okey, so tuan, kalau siang tadi Pak Su saya ada postkan dekat saya punya channel, kalau kita boleh lihat di sini. Right? Saya nyatakan bahawa untuk pertemuan kita 10 malam ni, apakah pilihan anda untuk saya kongsikan analisa? Okey Pak Su. Biasanya saya meletakkan nama pack exactly, AU, NU, EU, GU.
Dan kali ni Pak Su, jumlah vote agak sama. Yang melihat 715, 715, yang mengundi 422 bermaksud mengundi ni lebih pada 50%. Ramai lah tu. Right? Saya meletakkan pilihan dia adalah pair USD, pair JPY, pair GBP, pair AUD, pair NZD, gold, silver dan juga crypto. Lepas tu, jawapan dia tak sama. Yang paling tinggi tetap gold. Kenapa gold lah? Okey. Gold ni bukan apa Pak Zul. Pergerakan dia laju. Okay. Kedua, apabila kita tahu tentang gold, kita boleh mengambil peluang ni untuk kita beli physical gold. Tadi tuan-tuan, crypto is another thing. Kita mempelbagaikan kita punya investment. Dalam kita punya portfolio Pak Su, kalau kita trade, janganlah kita pegang satu benda saja. Kita kena pelbagaikan. Sama juga dengan saya ada efek, ada kita akan ada kurang dan lebih. Lepas tu gold ada, silver ada, crypto pun ada. Jadi kita harus mempelbagaikan kita punya portfolio. Right. Kadang lepas tu kalau kita lihat sini paling tinggi adalah gold ataupun silver. Definitely memang ramai. Dan itu 34% daripada 423. Okey. Dan nombor 2 tuan-tuan adalah USD. Pair yang ada USD. Jadi saya rasa saya nak fokus kepada gold dan juga kepada pair yang ada USD tuan-tuan. Dan pair USD ni tadi Pak Su tengok ada soalan kan tentang pertanyaan bagi UCHEF. Daripada Azlan Hassan. Ada satu soalan untuk Cik Gulan. Jika price berada di kawasan re-entry buy di daily, tetapi di weekly dia berada di kawasan re-entry sell, yang mana satu yang kita nak entry? Lepas tu jawapan tu sebenarnya, siapa yang berada dalam saya punya support group yang saya dah offer bulan lepas, yang mana siapa masuk, saya dah biasa setiap bulan saya akan offer pada hujung setiap bulan untuk bulan seterusnya. Macam sekarang bulan 2, saya dah offer pada minggu terakhir bulan 1. Tu saya buat sebab saya punya support group saya go by monthly tuan-tuan. Saya kalau dah masuk bulan 2 baru nak masuk, no, minta maaf. Nanti bukan apa, jenuh nak mengejar. Saya yang penat nanti nak bercerita ni. Betul. So, jadi saya buat tuan-tuan, saya lebih kepada macam, saya konsep palsu macam tuition lah. Kita anak-anak kita kan ada tuition. Sekarang tuition dah online dah. Dulu kita kena pergi kelas. Yang mana mungkin satu minggu ada satu subjek mungkin 2-3 jam kan. Tapi konsep saya palsu, saya konsep tuition ni adalah saya trade sama-sama every day. Siapa yang bertanya, saya akan bagi idea. So bila masing-masing macam grup ni palsu, macam minggu lepas sangat banyak pertanyaan. Sebab masing-masing tak nampak. Termasuk soalan tadi lah, apa nak buat? Bila saya buka cerita, saya go in deep, apa nak kena buat, apa kena tengok, baru dia nampak, baru dia boleh bergerak. Oh sebenarnya kena tengok benda ni cerita dia. Inilah palsu insyaAllah saya nak kongsikan pada malam ni. Harap tuan-tuan yang mendengar, yang melihat, buat rakaman, dengar berulang-ulang. Okey, saya sentuh gold dulu. Lepas tu sekarang dah 10.24, baru hampir setengah jam. Okey, saya sentuh gold dulu. Okey, kita lihat sama-sama apakah yang sedang berlaku kepada kita punya gold. Bersih kuning bersih kuning yang Tok kita selalu cerita pada setiap hari Rabu malam. Okey. Dan saya guna 3 kotak. Okey, sebelum tu Pak Su, saya akan sebelum saya membuat sebarang cadangan apa yang sedang berlaku, maka kita harus melihat DTF atau time frame yang paling besar. Baru kita nampak. Macam Pak Su, macam kita nak dia umpama macam, contoh saya bagi macam burung helang lah. Sebelum dia nak mendapatkan mangsa dia akan terbang tinggi. Mungkin 50 ke 100 kaki kat udara. Okay? Dia akan tengok, dia scan. Bila dia nampak, baru dia menjunam dapatkan mangsa. Sama juga macam kita trading. Kita lihat daripada time frame paling besar, tuan-tuan, yang paling besar kita ada adalah monthly. Di sebelah kiri sekali lepas tu adalah monthly. Di tengahnya adalah weekly dan di kanan sekali adalah daily. Jadi kita tengok apa sebenarnya kita tengah buat ni. Alright, lepas tu kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di time frame monthly, adakah monthly sedang uptrend? Okey, kalau kita lihat tuan-tuan daripada sudut kacamata BBMA, kita melihat bahawa candle yang tutup di luar top BB ni, Bazu, kita nampak ni semua candle ni candle momentum buy, ni re-entry buy, semua candle ni Bazu telah pun selesai naik. Dan sekarang Bazu candle ni ni candle daily, satu candle sebulan
Kena ingat, ni bukan tempat entry, nak fahamkan dulu. Candle sekarang lepas tu berada di dalam BB, dalam Bollinger Band, iaitu candle berada di mana keadaan top BB dah mula mencangkuk. Nampak tak dia dah mula mencangkuk top BB, dan low BB dah mula mencangkuk ke atas. Apa maksud dia? Ketika candle lepas tu berada di paras sekarang ni, pada paras USD 1841 per ounce, kita dah nampak top BB dah mula cangkuk, dah mula flat, dan kita dah mula nampak low BB dah mula kuncup ke atas. Ini menandakan bahawa market masih lagi dalam keadaan sideways di monthly, dan tidak ada sebarang tanda untuk nak membuat kenaikan kuat. Tak ada. Zero. Tak ada Sebab tak ada. Sebab perjalanan naik lepas tu, saya tandakan ni daripada bulan sekejap. Okey. Kita lihat lepas tu, pada bulan Jun 2019, candle pertama lepas tu. Candle pertama menyatakan bahawa itu adalah candle momentum buy. Maksud dia, kenaikan telah pun bermula dengan candle pertama sebab dia melakukan signal momentum buy. Okay? Dia naik dan naik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, saya nyatakan bahawa momentum buy hanya akan terbatal dengan momentum sell. Okey. Kalau ikut dari psikologi lepas tu, kalau nak berlaku momentum sell, perlu ada candle yang tutup di bawah garisan low BB. Disebabkan ini adalah candle monthly, adalah sangat sukar untuk munculnya bacaan momentum sell. Jadi apa yang kita nampak, market sedang buat sideways. Sideways maksud market tengah, kita akan nampak kejap naik, kejap jatuh, kejap naik, kejap jatuh dalam zon yang sama. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat, market sedang berada di antara zon terendah monthly dan tertinggi monthly. Saya besarkan kotak ni. Okey, ni tempat dia. Apa yang tuan-tuan yang saya jangkakan adalah low BB ni akan makin naik dan lepas tu dan dijangka untuk bertemu dengan garisan EMA 50. Apabila low BB dah mula bertemu dengan EMA 50, barulah kita menantikan untuk pergerakan yang kuat untuk dia nak naik. Jadi lepas tu sekarang ni kena monthly, jadi mengambil masa lah. Biasanya kalau kita lihat, harga emas akan naik menggila terutama pada awal tahun, pada tahun baru Cina. Tapi tahun ni lepas tu macam tak nampak kan pun dia nak terbang. Selepas kena pandemik COVID-19 ni, dia dah tak macam biasa lepas tu. Dia dah tak macam biasa. Jadi dia dah banyak berubah lah disebabkan COVID-19 punya hal. Kita dah tak nampak pergerakan besar lah sekarang. Okay, alright. Dan ini adalah di monthly. Okay, tuan-tuan, sekarang kalau kita dah mula nak mencari entry daripada monthly ni, lepas tu kita kena kecilkan. Di sebelah kiri monthly, di tengah ni adalah weekly pun kita nampak tak ada pergerakan besar. Di kanan sekali adalah daily. Okey, kalau katakan kita nak masuk market, okey, sekarang sebab tuan-tuan, kita ni lebih kepada trader retail yang mana tidak mengambil pergerakan jauh. Kita ambil pendek-pendek. Mungkin buy pagi tadi, malam ni kita tutup. Mungkin entry pagi besok, tutup. Malam besok tutup. Maknanya dalam jangka masa pendek, harian atau mungkin dalam bentuk mingguan. Itu saja. Kita tak pegang lama sebab kita bukan investor, kita adalah trader dalam jangka masa pendek. Okey, di sebelah kiri ni lepas tu, tuan-tuan semua, saya tukarkan kepada daily untuk kita nampak dengan lebih jelas. Okey, di tengah ni saya tukarkan kepada 4 jam ataupun H4 dan kita boleh nampak pergerakan yang sedang naik. Di sebelah kanan ni pula lepas tu saya tukarkan kepada H1. Okey. Sekarang apa yang sedang berlaku? Apa yang akan berlaku? Alright, tuan-tuan. Sebenarnya lepas tu, apa yang berlaku sekarang ni hampir sama dengan soalan yang ditanya tadi mengenai USD CHF. Okey. Tapi yang ini adalah gold, yang mana kalau kita tengok semua dan lepas tu pun boleh nampak, candle ni tuan-tuan, sekarang ni candle ni sedang berada di kawasan tertinggi daily, iaitu candle berada di kawasan re-entry sell di daily. Persoalan dia, adakah fokus untuk sell ataupun tidak?
Perlu diingat tuan-tuan apabila kita nampak setup re-entry sell di daily, jangan terus main masuk saja nak sell. Sebab lepas tu kita perlukan confirmation daripada time frame di 4 jam dan time frame di H1. Barulah kita nampak lebih jelas. Alright? Okay. Dan sekarang lepas tu kalau kita lihat kalau katakanlah kita nak sell, sebab kita nampak daily ni adalah bacaan dari entry sell. Kita tengok kat buku tak jelas. Okay. Katakanlah kita nak sell, tetapi lepas tu kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita akan nampak ada garisan hitam ni lepas tu. Ni adalah top BB, dia sedang kembang. Nampak dia kembang? Dia besar kan? Lepas tu hitam ni. Ini yang ada Bollinger Band dalam bracket 20 ni. Ini adalah top BB tuan-tuan. Top BB ni tengah kembang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil posisi sell disebabkan entry sell di daily, tetapi di H4 top BB kembang, adalah sebaiknya janganlah ambil sell. Janganlah ambil sell. Sebab tuan-tuan semua, jangan. Sebab top BB tuan-tuan, selagi dia kembang ke atas, itu tanda dia nak sambung naik. Dia nak terus naik dan terus naik. Hati-hati. Kalau tuan-tuan nak sell di daily, pastikan di 4 jam ni top BB ni dia flat. Ataupun dia rata. Jadi bila dia rata, senang kita nak buat keputusan. Saya ambil contoh lah maksudnya, saya ambil contoh dekat sini. Okey. Ada satu bacaan. Okey, contoh kat sini. Nah, ni contoh setup entry sell di daily. Benda ni Pak Su, bentuk dia sama dengan ni. Pasal apa? Sebab dia sentuh garisan 5-10 high. Ini pun 5-10 high. Sekarang kita tengok, ini adalah 5-10 high. Betul zone tu berada di daily. Kita kecilkan time frame pada 4 jam. Tuan-tuan, apa yang kita nampak di sini? Kita nampak di sini adalah BB dalam keadaan kembang-kembang dan akhirnya BB ni flat. Nampak tak? Dia merata. Bila dia merata tuan-tuan, bermaksud tidak ada kekuatan nak naik. Dan dalam masa yang sama, dekat kawasan ni, dia perlukan ada satu signal di H1 yang membuat satu signal atau bacaan momentum sell. Momentum sell di H1 inilah yang akan validkan bacaan re-entry sell di daily. Macam ni. Tuan-tuan nampak? Lepas tu nampak. Ni candle dia masuk. Allahu Akbar. Sekejap. Ada gerakkan. Nampak ada candle merah yang tutup di bawah garisan hitam bawah ni? Ni candle ni. Inilah candle momentum sell. Candle ni lah yang bagi tahu, okey, re-entry sell di daily dan juga market hilang volume sell di 4 jam. Sebab 4 jam pada ketika tu tuan-tuan, dia ada market hilang volume. Pasal apa? Sebab tidak ada candle yang tutup di atas top BB. Tidak ada macam momentum buy di sini. Maka valid lah jatuhan tu. Tetapi dalam situasi ni Basu, top BB tengah kembang ni. Tengah kembang. Walaupun daily ada re-entry sell, top BB tengah kembang, H1 pula tuan-tuan, tidak ada sebarang bacaan momentum sell. Momentum sell tuan-tuan adalah candle yang tutup di bawah low BB. Tidak ada. Bermaksud tidak ada sebarang confirmation. Jadi kena berhati-hatilah. Memang kita nampak kenaikan ni dah tidak ada bacaan momentum buy. Tapi selagi tidak ada bacaan momentum sell, maka belum ada validation untuk nak jatuh based on daily re-entry. Jadi bagi sesiapa yang ambil entry di sini, mungkin dia letak sell awal-awal sebab dia nampak di sini tidak ada bacaan momentum buy. Alright, risikonya adalah jikalau dia letak sell the layer, selepas ni patut pump ada candle sebatang membuat bacaan momentum buy, maka apa yang saya cadangkan tuan-tuan, cut loss. Tetapi jikalau dia letak sell di sini disebabkan tidak ada bacaan momentum buy, ada pula bacaan momentum sell di H1, maka dia telah mendapat entry pucuk. Itu risiko dan itu reward yang perlu orang itu faham. Kena faham dulu. Risk and reward yang perlu faham. Itu kena faham. Apabila kita tahu risikonya dan kita baru faham, oh ni reward dia. Risikonya sekali lagi saya beritahu, jika tuan-tuan dah ada letak sell di sini disebabkan tidak ada bacaan momentum buy, itu cukup. Candle momentum buy di H1. Secara instant saya cadangkan cut loss. Tetapi jika muncul momentum sell di H1, bermaksud tuan-tuan
dah dapat entry Apa? di kawasan pucuk. Inilah risk, inilah reward jika siapa yang nak kejar re-entry di daily. Dia kena faham ni semua, jangan main masuk saja. Sebab pasu ada yang dah share macam ni kan. Dah share pucuk lah. Lepas tu ada waktu muncul macam momentum buy macam ni. Okay. Ni macam momentum kan. Dia macam ni pasu tengok di sini. Di sini tidak ada candle momentum buy. Macam ni pun tak ada momentum buy. Momentum buy lah candle tutup di atas top BB macam ni kan. Kalau ini flat, ni flat kan. Yang ni pun flat. Tengok perlu. Lepas tu tiba-tiba keluar candle, bukan tiba-tiba lah. The next 1 hour tu keluar candle momentum buy macam ni. Candle tutup di luar top BB. Katakan keluar di sini. Secara instant tuan-tuan, tutup saja candle ni. Kenapa? Sebab bila candle tu tutup, maka selesailah candle tu. Tuan-tuan, bila selesai candle tu beritahu ini momentum buy. Okay. Candle yang pertama dia basuh. Cut loss. Cut loss. Tuan-tuan, sebagai trader, kita kena berani buat keputusan. Sebab pasu kalau sini kita tak cut loss, dah sampai ke atas ni kan, kita dah rugi banyak. Baru kita kata, kalaulah aku cut loss hari tu. Tak ada kalaulah. Tak ada kalaulah. Tuan-tuan dah buat keputusan bahawa SOP itu mengatakan bahawa muncul macam momentum buy, sebarang entry sell cut loss, maka cut loss lah. Kalau tidak tuan-tuan, sampai ke atas ni baru ada perasaan menyesal. Kalaulah aku baru nak menyesal tadi kan. Itu tuan-tuan benda-benda macam jadi dia dah menyesal kemudian memang orang kata tidak berguna lah kan. Okey, itu satu tuan-tuan Itu cara baca Ni semua nak kena faham benda ni setiap entry ada risiko dan ada reward. Okey. Itu untuk gold basically, dan itu dah perjalanan untuk hari ni untuk sampai ke besok masuk. Sampai ke besok. Alright, dan sekarang 10:37 dah. Okey Pasu, saya nak jawab masa ni pendek kan. Saya nak jawab soalan tadi tentang UCHEF. Yang kata ada re-entry buy tadi kan. Okey, tuan-tuan kalau tuan-tuan rujuk di sini saya menggunakan tadi yang bertanya siapa nama tadi? Okey. Yang bertanya jauh dah. Tak apa Pasu. Ni Azlan Hassan. Tak apa it's okey. Azlan sama nama macam saya. Okey, kita nampak Pasu di weekly candle ni Pasu berada di antara garisan ni MA5 high dan MA10 high. Okey, dia nampak dah. Ini memang kena sell ni Pasu. Jadi kalau dia tengok weekly, ni memang kena sell ni. Okey. Tetapi kalau dia daripada weekly ditukarkan time frame pergi kepada daily AA, dia dah sampai candle 5-10 daily. Maksudnya Pasu, candle ni sama maksud tak dengan candle ni sebab betul. Dia touch 5-10 low. Jadi dia confused. Sama lah Pasu dulu saya pun confused juga. Sangat confused. Saya tengok weekly kata sell. Weekly kata sell. Daily kata buy. Mana nak masuk? Okey Pasu. Sebenarnya bagi sesiapa tuan-tuan ini yang saya nak cerita ni adalah benda yang saya cerita panjang. Saya discuss panjang dalam saya punya support group. Dalam 10:30 malam, dalam 1 jam di CTC tuan-tuan, saya cerita pendek sebab memang tak sempat sebab dia memerlukan perbincangan. Saya kena tanya, dia bagi clue, you all jawab, saya tanya balik sampai saya nak pastikan yang bertanya tu faham. Dia mengambil masa. It took me about dalam 1 minggu dalam grup untuk saya nak tahu yang dah ada orang mula faham benda-benda macam ni. Okey, tak apa. Saya cuba pendekkan. Moga-moga tuan-tuan dapatlah apa yang saya nak kongsikan. Okey. Tuan-tuan, dalam kefahaman BBMA, kalau tuan-tuan sekadar hanya mengenal bukan faham, mengenal ekstrim, MACD, Arakoko, re-entry momentum Pasu, umpama Pasu, kalau kita nak ambil peperiksaan SPM, kita baru form 1. Agak-agak masuk dengan ilmu form 1 tu, boleh tak layak tak kita terus masuk SPM? Sangat tu cikgu. Dia macam tu lah Pasu. Macam tu lah lebih kurang sebagai analogi lah, senang cerita. Jadi masalahnya adalah, bukan masalah lah, kita yang kita nak sangat adalah kita masuk ilmu form 1 ni, terus kita nak buat duit. Maknanya expect kita terus masuk SPM. Tak boleh. Itu yang memang tercedok Pasu. Memang Manjang kena. Madang tercedok je. Sebab
Memang. Itulah cerita dia. Jadi saya nak bagi solution. Saya nak bagi cara saya baca. Jadi tuan-tuan kena faham lah kan. Dia kena buat kajian lah masa ni pendek. Okey. Apa yang saya fokus adalah momentum. Sebab apa? Kalau katakan market tu nak jatuh, dia ada extreme sell. Contohnya lah saya bagi time frame H1 lah. Ada extreme sell. Adakah valid jatuhan? Tidak. Dia ada MHV sell. Adakah valid jatuhan? Tidak. Dia ada arah Coco sell. Adakah valid jatuhan? Pun tidak. Dia ada retry sell. Adakah valid jatuhan? Pun tidak. Dan dia keluar momentum sell. Adakah valid jatuhan? Baru valid masuk. Baru valid. Bayangkan Basu, dia kena ikut 5 perjalanan, 5 nama, baru dia valid. Jadi tak semudah tu. Tak semudah macam kita nampak di Basu, ini adalah extreme sell. Okey, confirm jatuh. Dia ada tanda-tanda beritahu dia nak jatuh mengikut setiap time frame. Tu satu lagi. Bila kita gunakan asal BMA, kita banyak bermain ataupun bukan bermain lah. Kita banyak menggunakan Pak Su TF kecil. Contohnya H1, M15, M5 atau H4 mungkin kita kata dah besar. Pasal apa Pak Su? Pasal kebanyakan trader, majority trader kita adalah trader retail yang mengejar 10 pip, 20 pip. Tak salah benda tu. Tetapi bila tuan hanya pegang kepada H4, pegang kepada H1 atau lebih kecil, peratusan untuk tuan-tuan mudah kalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Kenapa? Sebab sangat tinggi. Sebab lagi banyak tuan-tuan menggunakan TF kecil, maka peratusan untuk kalah lagi tinggi. That's why kita akan MC tak berhenti-berhenti atau kita akan cut loss kalau kau tak berhenti-berhenti sampailah kita MC. Selagi kita tak belajar untuk memahami monthly, weekly, daily tuan-tuan, tak boleh. Okey. Dalam perjalanan ni tuan-tuan, ini adalah kita nampak, saya bagi sebab pertanyaan ni tadi, ini adalah entry buy. Kita tengok apa yang berlaku. Sebab tuan-tuan, dalam perjalanan time frame, kita perlu ada kefahaman. Bukan perlu Pasu. Saya gunakan perkataan wajib. Kita wajib ada kefahaman multi time frame. Maksudnya, bila tuan-tuan nampak di daily, tuan-tuan perlu tahu apakah yang validkan perjalanan di daily. Tu dia. Kalau tuan-tuan nampak di weekly, tuan-tuan mesti tahu apakah yang validkan perjalanan weekly. Kalau tidak, dia akan tersangkut. Ni nak buy ke nak sell? Nak buy ke nak sell? Okey Pak Su. Kuncinya apabila pegang ni dia punya apa okay, dia punya dengar masing-masing. Ya. Apabila kita fokus kepada daily yang akan validkan bacaan kita nak buy ke, kita nak sell ke di time frame daily, pegang, cari di mana momentum di H1. Sebab kawan bagi daily adalah H1. Bukan 4 jam. Daily kawan dia H1. Kenapa? Panjang nak cerita, masa pendek. Tuan-tuan kena tahu, kawan bagi daily adalah H1. Maksud kawan adalah, tuan-tuan nampak bacaan contoh di depan ni adalah daily, maka tuan-tuan kena mencari di mana atau ada atau tidak bacaan momentum sell di H1. Jika tuan-tuan nampak bacaan momentum sell di H1, maka validlah bacaan extreme sell ni dekat daily. Jadi, kita kecilkan kepada H1. Kita lihat. Okay. Mari. Okay, tuan-tuan tengok. Mari kita kecilkan. Okay, sekejap. Lepas tu, bila kita lihat sebenarnya, apakah yang telah muncul pada hari ini, bukan pada hari ini, pada sebelum ni, telah pun muncul bacaan momentum sell pada 3 hari yang lepas. Ni, kalau saya tandakan dengan garisan menegak, ini adalah candle momentum sell. Maka candle ni menyatakan bahawa di daily ni tuan-tuan, perjalanan dia valid. This what kita kena tahu. Okey. Ada yang bertanya, bang, ini candle momentum sell. Abang beritahu momentum sell hanya akan terbatal dengan momentum buy. Ini momentum buy. Pasal apa dia jatuh? Okey. Saya suka soalan begitu. Saya sangat suka. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila kita belajar, kita hanya mengenal atau kita hanya fokus garisan MA5, MA10. High and low. Itu saja. Sedangkan dalam BBMA, kita ada garisan top BB. Kita ada garisan mid BB.
kita garisan low baby, tentu kita tak belajar nak fokus. Ini masalahnya pasal apa Pak Su? Pasal saya katakan tadi lah, kita baru belajar dekat form 1 tapi nak SPM. Jadi maknanya tak layak lagi. Bila kita kat form 1, kita tak layak untuk pergi SPM. That's why kita asyik mudah membuat kesilapan. Kita nampak ni bacaan momentum cell. Sebenarnya bila ada bacaan momentum cell, kita akan nampak low baby ni kembang ke bawah. Bila dia kembang, bermaksud ada kekuatan nak jatuh. Yang ini tuan-tuan, ada momentum buy. Betul ada momentum buy. Tapi tengok garisan untuk BB. Adakah dia kembang? Tidak. Dia flat. Dia flat. Jadi dia rata. Flat mana rata. Jadi tuan-tuan, bila dia rata, dia tak ada kekuatan. Carilah dalam mana-mana candle, macam ni Pak Su. Ni ada momentum cell. Tapi dia flat. Atau rata. Dia naik balik. Kali ni dia jatuh, momentum cell, low BB dia kembang ke bawah. Baru ada kekuatan. Jadi, momentum bukan setakat candle yang tutup di luar BB, tetapi tuan-tuan kena lihat garisan BB tu. Adakah dia rata atau flat atau kembang. Benda ni ramai sangat trader yang tak fokus. Pasal tu yang dia kantoi. Ingat betul. Okay. Jadi, apabila ada bacaan momentum buy tuan-tuan di sini, yang mana BB top tu adalah flat atau rata, maka tidak terbatal bacaan momentum sell di sini. Dan tuan-tuan, Pak Su, 2 hari lepas ada momentum sell yang valid kan, kita nampak extreme sell tadi, dan kemudian kita nampak lagi hari ni Pak Su, ada momentum sell di H1 berterusan. Dan dalam masa yang sama, cuba kita lihat, selain daripada H1 ada momentum sell, ada atau tidak momentum sell di H4? Jawapannya ada Pak Su. Ada. Bila ada bacaan momentum sell di H4 dan BB nampak Pak Su, BB dia kembang ke bawah, top pula kembang ke atas. Ni tuan-tuan, maksudnya jangan mimpi-mimpi nak buy lah, cari naas. Kembang sell. Satu lagi, bukan saja ada momentum sell Pak Su, tetapi candle momentum sell ni telah pun tutup di bawah garisan EMA 50. Siapa buy tuan-tuan? Dia kata, bang boleh saya buy? Pak Su, kadang-kadang kalau tanya boleh saya buy, saya kata buy je lah. Bukan apa Pak Su, manusia ni kan, bila kita bercerita, kita berkongsi, kita dah cuba menasihat, dia mesti nak melawan. Tu saya suka Pak Su. Tu saya suka. Bila dia nak buy, saya kata buy lah. Buy banyak-banyak. Kenapa bang? Saya kata buy banyak-banyak. Lepas tu bila MC dia kata padam muka. Pasal apa tu? Manusia dia suka melawan, dia suka memberontak. Jadi biar dia rasa. Jadi sebenarnya bila dah ada bacaan momentum sell di H1 Pak Su, disambung pula dengan momentum sell di H4. Momentum sell di H1 tu validkan perjalanan apa? Perjalanan daily. Lepas tu keluar pula momentum sell di H4. Maksudnya Pak Su, satu, dia telah membatalkan momentum buy di H4. Kedua, ini beritahu Pak Su, ini beritahu bahawa perjalanan jatuhan insya-Allah adalah sepanjang minggu ni, sekurang-kurangnya. Kurang-kurang. Tu cerita dia. Dapat Wah, ni tip dia masuk sekali ni semua. Tu saya cakap. Dan jikalau momentum sell ni tuan-tuan, jikalau momentum sell di H4 ni tidak terbatal dengan momentum buy di H4, malah bersambung dengan momentum sell pula di daily. Ini perjalanan bulanan. Tu cerita dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita lihat tarikh besar sebenarnya di monthly, market sedang membuat bacaan re-entry sell di monthly. Itulah cerita sebenarnya. Sekali lagi saya tunjukkan kunci sebenarnya yang sedang berlaku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, di monthly sekarang sedang buat setup re-entry sell di monthly selepas munculnya momentum sell di monthly. Macam ni Pak Su. Ni momentum sell. Ni re-entry sell. Ni momentum sell. Yang ni re-entry sell. Okey. Tu cerita dia. Sebenarnya Pak Su, siapa yang sell, ini perjalanan ratusan pip. Itu yang saya bercerita Pak Su. Ratusan pip. Lah, kan? Cikgu bagi semangat. Ini setup. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak setup monthly di UCF, cuba rajinkan jari jemari tu, pergi kat semua pair yang ada, yang mana pair sekalipun, tuan-tuan akan nampak akan ada pair yang juga membuat setup monthly atau Pak Su, sekurang-kurangnya re-entry di weekly, yang mana pergerakan ni akan memberi kita pip, insya-Allah paling busuk pun 100 pip ke atas.
Paling tidak pun lah Itu cerita dia. 100 tuan-tuan. Time inilah kalau kita nak entry gila-gila puas hati time ni. Sebab setup adalah re-entry di monthly. Dan tuan-tuan, setup ni muncul Pak Asu, dia muncul bukan setiap bulan. Dia muncul paling kerap sekalipun 5 bulan sekali. Pak Asu tengok. Kenapa saya kata 5 bulan? Okey. Saya tandakan. Pak Asu, ini setup re-entry sell Okey. Okay. Ni re-entry sell. Sekarang cuba kira candle. Ni satu candle. Ini 2 candle. Ni 3 candle. Ni 4 candle. Ini 5 candle. Candle bulan ni adalah candle yang ke-6. Kenapa saya kata 5 candle? Sebab ni Pak Asu, dalam BBMA, setup re-entry di monthly ni Pak Asu adalah satu setup yang mana menggunakan garisan MA5. Sekejap MA5, pasal nampak ni kan moving average golongan 5 kan. MA5 tu maksudnya nak muncul 5 tu adalah sekurang-kurangnya telah pun berlaku 5 candle sebelum tu, telah bergerak 5 candle. Bermaksud kalau dia nak buat sekali lagi yang macam sekarang Pak Asu, tunggu lagi 5 bulan. Agak-agak nak tunggu lagi 5 bulan pun, agak-agak nak tunggu lagi 5 bulan atau nak ambil sekarang. Ni dah cerita dia Pak Asu. Kalau siapa faham BBMA, siapa faham kekerapan candle, dia tahu ni candle kuat. Candle ni candle kuat. Bila berlaku UCHEF setup monthly re-entry sell, tuan-tuan, maka tuan-tuan tengoklah akan ada pair-pair lain, terutama pair yang ada USD juga memberikan setup re-entry monthly atau sekurang-kurangnya re-entry di weekly. Memang Pak Su, awal tahun ni selepas Biden dapat jawatan Presiden Amerika, kita tahu dia akan cuba meneruskan lemahnya USD. Sebab bila USD lemah, bermaksud banyaklah bisnes akan masuk dalam negara dia. Jadi banyaklah barang-barang produk servis daripada US dah mula nampak murah di negara-negara lain. Jadi dia jual. Jadi dia nampak ekonomi dia cantik. Nanti bila dah lama dia naikkan balik mata wang dia. Naiklah balik harga dia. Itulah. Macam itulah pusingan sebenarnya. Itulah pusingan dia. Siapa faham ni dia nampak benda macam ni. Ini dia yang ni legasi daripada Trump lah. Kita dah nampak sebenarnya sebelum Biden jadi presiden, kita dah nampak dah yang USD masih lagi lemah dan dijangkakan berterusan. Itu USD. Sebab kalau tengok UCHEF ni Pak Su, tuan-tuan semua, kalau saya buka apa yang kita nampak dekat indeks USD Pak Su, bentuk dia, okey, tengok tuan-tuan saya pergi monthly. Pak Su tengok ada persamaan tak bentuk dia? Betul. Sama. Ini adalah Pak Su, ini adalah USD index juga sedang membuat satu setup re-entry sell. Momentum re-entry. Dan Pak Su, EMA 50, ni saya cerita panjang kan. EMA 50 ni Pak Su masih berada di bawah MIBB dan telah ada bacaan momentum sell. Bermaksud jatuhan tahun ni memang kita fokus untuk USD lemah. Dan bila USD lemah, apa akan jadi harga Bitcoin? Patah balik pada Bitcoin. Bitcoin berbanding USD akan terbang. Ethereum berbanding USD akan terbang. Mana-mana yang berbanding USD, insya-Allah juga akan terbang. Dan kita tahu tuan-tuan, tahun ni memang tahun untuk terbangnya Bitcoin. Tu berpatah balik baca cerita tadi. Dia pusing-pusing ni cerita dia masuk. Kunci dia dekat USD. Baik. Ada berapa minit lagi? 6 minit. Cikgu, 6 minit. Ada soalan lain? Saya ambil satulah lari daripada USD, GJ. Boleh. GJ, okey. Okey. GJ tengah buat setup dari entry buy. Tadi siang tadi ada bertanya kepada saya. Alright. Saya suka soalan ni. Dan tuan-tuan saya susun dulu ni. Dan nampak macam-macam pula garisan dekat sini. Okey. Pam. Okey, bagi yang trade JJ tuan-tuan okey. Jangan terlalu fokus pada H1. Nanti kita akan macam panjang ni daripada atas ke bawah kan. Tuan tengok. Ini yang sebelah kiri lepas tu adalah candle daily. Perhatikan daily punya cerita. Okey. Kalau lepas tu tengok dan tuan-tuan tengok, terutama yang bertanya tadi, nampak tak ini adalah satu candle nama dia momentum buy. Lepas tu tengok candle ni sama dengan candle ni.
Okey. Kemudian ada 1, 2, 3 candle. Dia seakan-akan macam nak jatuh sedikit. Dan candle ni tuan-tuan, dia menyentuh garisan MA5 low dan MA10 low. Sebenarnya tuan-tuan, Pak Su, dalam BBMA, bila kita nampak candle yang tutup di luar top BB, ini namanya momentum buy. Maka kita tahu selepas momentum buy akan diikuti dengan re-entry buy. Selepas momentum buy diikuti dengan re-entry buy. Okey. Itu daily tuan-tuan. Jadi bila ada berlaku momentum buy, kita menunggu re-entry buy. Peluang untuk buy sebenarnya. Okey. Kalau kita lihat daily, mungkin tak apa jelas. Tuan-tuan, saya kecilkan time frame daripada daily kepada 4 jam. Okey, ni dia Pak Zul. Ni yang jatuh tadi. Tapi ni kan 4 jam. Nampak tak ada candle menyentuh garisan EMA50 di H4. Tuan-tuan, bagi sesiapa yang faham arti time frame, EMA50 di H4 adalah kawasan di mana itu adalah tempat yang paling rendah di daily. Dan EMA50 di H4 adalah tempat di mana letaknya garisan MA5 dan MA10 low di daily. Atau dengan kata mudah, EMA50 di H4 pada sekarang ni tuan-tuan, yang saya tunjukkan ni, inilah kawasan re-entry buy di daily. Dan EMA ni juga tuan-tuan, sama maksud di sini untuk re-entry buy di daily. Cerita dia. Itu cerita di H4. Right? Dan apa yang kita boleh nampak di H1 yang akan memvalidkan re-entry buy di daily dan market, ni nama dia market dalam volume tuan-tuan. Siapa nampak ni arah kukuh sell di H4, hati-hati. Sebab bila tuan-tuan lihat di daily, itu adalah re-entry buy. Jadi bila daily ni re-entry buy tuan-tuan, maka kebarangkalian tinggi ini untuk menjadi market hilang volume buy macam sebelum ni. Untuk lebih detail, sebab structure yang saya katakan tadi, bacaan penuh, momentum semua ada di H1. Okey, sekarang kita lihat dekat H1. Apa yang sedang berlaku di H1? Betul, kita dah dapat bacaan momentum sell. Ni pun ada momentum. Ni re-entry. Ni momentum. Tuan-tuan perhatikan garisan top BB. Waktu boleh nampak top BB dah mula menguncung. Sekarang kita pergi pada low BB. Low BB masih kembang. Bermaksud tuan-tuan, masih lagi ada sedikit jatuhan. Yang mana ketika H1 ni tuan-tuan nampak baca momentum dan re-entry sell, candle di H4 telah pun mula berada di antara garisan mid dan low BB. Dan tuan-tuan, ini adalah zon-zon terendah daily. Standby, apa yang saya kalau saya masuk GJ, saya memang akan fokus untuk peluang buy, tak ada sell. Buy. Trend buy daily masih kuat. Jadi untuk kita nak pastikan atau untuk nak validkan yang betul ini adalah re-entry buy di daily dan betul ini adalah MA buy di H4, tuan-tuan, besok Pak akan ada 24 candle H1. 24 candle H1, maka besok tuan-tuan tunggu dengan sabar untuk munculnya satu signal momentum buy. Dan apabila muncul momentum buy di H1, bermaksud dia akan batalkan momentum sell di H1, maka validlah market hilang volume buy di H4, maka validlah re-entry buy di daily. Itu cerita dia tuan-tuan. Bagi siapa dalam definisi sebab group, itulah saya ulang. Sabar. Besok kita tunggu momentum buy di H1, insya-Allah. Ada rezeki. InsyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua. Ada yang tak dapat nak jawab. Terima kasih. Kita dah jangkau 200 lebih yang menyaksikan kita. Terima kasih kepada yang share juga. Dan kripto pilihan anda, Bitcoin 47%. Kemudian diikuti dengan Ripple 28%, Ethereum 15%, kemudian Dogecoin 11%. Ni nampaknya Dogecoin. Kripto semakin dikenali lah. Okey, kripto Bitcoin ni semakin dikenali. Okey, mungkin satu hari nanti ada segmen untuk Bitcoin. Allahuakbar bisawab. InsyaAllah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun memberikan masa anda untuk meluangkan masa anda untuk segmen ini. Dan kepada cikgu, terima kasih cikgu halalkan segala ilmu yang dicurahkan untuk malam ni. Saya doakan anda, semoga anda akan terus mendapat manfaat dan terus konsisten dengan rezeki yang baik. Dan esok kita ada bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.